Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pengajaran dari peristiwa Ahzab. Peperangan Ahzab, berasaskan khianat orang-orang Yahudi yang memberi perangsang kepada orang-orang musyrikin. Pengkhianatan berlaku bukan sahaja di kalangan Bani Nadir yang dihalau dari Madinah, tetapi juga disertai oleh Bani Quraidah yang masih berada di Madinah dan mempunyai perjanjian kesetiaan kepada negara Islam, dan mereka telah mengkhianati janji kesetiaan itu. Perkara yang berlaku memberi pengajaran kepada kita betapa orang-orang Yahudi terkenal dengan khianat, bukan sahaja dengan manusia, bahkan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci. Ini perangai orang Yahudi, padahal mereka adalah Bani Israel. Israel ialah Nabi Yaqub alaihi salam. Bani Israel anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam, yang dipilih oleh Allah Taala. Kalangan mereka banyak menjadi rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalangan mereka paling banyak orang cerdik, orang pandai. Tetapi malangnya hak paling jahat mereka juga. Hak paling jahat mereka juga. Mereka inilah dikenal dengan al-maghdubi alaihim, yang dimerkai ke atas mereka. Kerana mereka ini tahu kebenaran, tahu ketuhanan, tahu kerasulan, tetapi lawan Islam. Tahu berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak masuk Islam. Kerja mereka khianat. Bukan saja khianat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk pada Allah Taala, termasuk pada Nabi Musa alaihi salam. Dia khianat. Padahal Allah Taala beri mukjizat pada Nabi Musa, mukjizat yang dapat dilihat dengan mata. Tongkat dicampur jadi ular yang besar, mengalahkan sihir Fir'aun yang hebat. Ilmu sihir disaksikan oleh mereka. Allah Ta'ala selamatkan mereka dengan mukjizat. Nabi Musa pukul tongkat di Laut Merah, jadi lorong-lorong, 12 lorong dia lalui oleh Bani Israel dengan selamat. Allah menenggelamkan Fir'aun bukan dengan perang, dengan mukjizat. Berjalan di padang pasir, lapar, dahaga, tak ada air. Nabi Musa katok tongkat di atas bukit, batu yang besar, terpancar 12 mata air, mengikut 12 keluarga Bani Israel, kabilah-kabilah dia. Maka mereka aku air dari mata air yang keluar, yang tak putus-putus ini. Ditunjukkan mukjizat itu, tapi mereka khianat terhadap Nabi Musa alaihi salam. Diturunkan kitab Taurat pada mereka, tak beramal dengan kitab Taurat. Berasa nak ikut-ikut, berasa tambah ikut. Sebahagian beriman, sebahagian tak beriman. Nak ajar kita orang Islam jangan jadi begitu. Tuhan turun dengan Quran, kena ikut Quran belaka. Jangan hak jadi ustaz, hak erti ni jangan lawan Islam. Kalau tidak jadi macam Yahudi begitulah. Yahudi paling besar. Tuhan suruh berjanji, patuh perintah Allah. Dia angkat gunung Tur Sinai di atas kepala mereka, supaya mereka menerima janji. Tengok gunung tak kepala, malaikat angkat. Ada rembah atas kepala, mengaku, percaya, terima. Mereka selamat. Lepas tu lawan balik lawan Tuhan. Ini cerita orang Yahudi. Berlahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Nabi yang disebut dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, diberitahu oleh Nabi Musa, diberitahu oleh Nabi Isa alaihi wassalam, diberitahu oleh nabi-nabi Bani Israel akan zahir seorang rasul di akhir zaman. Nabi akhir zaman, kamu mesti beriman dengannya. Ada kalangan mereka menunggu-nunggu di Madinah, menunggu-nunggu di mana sahaja sahih Nabi akhir zaman. Bila mari Nabi akhir zaman, mereka tak ikut. Kerana apa? Tuhan pilih Nabi bukan orang Yahudi, pilih orang Arab. Nak suruh ikut Tuhan, ikut dia, bukan dia ikut Tuhan. Suka Tuhan lah nak pilih siapa dia jadi Rasul. Ini bukan urusan kita.
Kita tak boleh marah Tuhan tak latih orang Melayu jadi Rasul. Orang India tak boleh marah Tuhan tak latih orang India jadi Rasul. Orang Arab jadi Rasul. Orang Arab yang duduk di padang pasir, yang terkenal dengan mundur, paling mundur sekali, paling jahat, paling keras, Tuhan pilih Rasul di kalangan mereka. Rasul yang paling hebat, menyelamatkan orang Arab dari jahiliah kepada Islam, ditunjukkan pada orang Yahudi. Quran, mukjizat ilmu, ditunjukkan segala-galanya. Mereka tengok Nabi di Madinah, Nabi berhijrah, hanya segelintir saja yang masuk Islam. Kebanyakannya tak masuk Islam. Bukan sekadar tak masuk Islam, khianat. Mereka merancang untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Sihir Nabi biar mati. Biar mati Nabi. Sihir, gunakan ilmu sihir. Labid, ahli sihir Yahudi, sihir Nabi. Dan macam-macam. Letak racun. Dan sebenarnya Nabi kita mati kesan berracun. Nabi kita mati syahid, mati kesan berracun. Ini semua kerja Yahudi. Mereka menubuhkan bala tentera Ahzab, memberi semangat kepada orang Arab supaya menentang Islam, menentang Nabi. Maka terbentuklah bala tentera Ahzab yang kita baca 2-3 minggu kisahnya. Bala tentera yang besar, Allah Ta'ala binasakan mereka, musnahkan bala tentera Ahzab. Sampai hari ini mereka tubuh bala tentera Ahzab lagi. Hari ini pun ada bala tentera Ahzab, di mana kumpulan Zionis, kumpulan Formation mengumpulkan kuasa-kuasa besar dunia untuk menentang Islam dan untuk mengepung Islam. Semua negeri-negeri Islam yang penting dia letak bala tentera. Di Afghanistan ada bala tentera Amerika. Di Saudi ada bala tentera Amerika. Di Bahrain tentera British dan Perancis. Di Oman ada bala tentera Barat, tentera British. Di Iraq ada tentera Amerika. Di Laut Mediterranean ada tentera Amerika. Di Turki ada pangkalan tentera Amerika. Di Asia Tengah tempat orang Islam ada tentera Amerika. Di Afghanistan ada tentera. Dan dia berusaha nak buat pangkalan tentera di Malaysia. Dan ada orang nak beri. Ada orang nak beri ni. Ada orang nak beri ni. Nak berikan mereka ni. Jadi pangkalan tentera ni. Jaga-jaga ni. Kita duduk main subsidi dia. RM50 je. Ada orang nak beri pangkalan tentera kepada Amerika di Malaysia ni. Untuk menjaga kawasan Asia Tenggara yang mempunyai 300 juta umat Islam. Di Malaysia, di Indonesia, di selatan Thailand dan selatan Filipina. Nak letak Malaysia di tengah, ada pangkalan tentera Amerika. Dan ada orang yang sanggup beri. Sanggup beri. Semata-mata kerana nak kejar kemewahan dunia dan kesenangan dunia. Ini jaga-jaga. Ini bukan pilihan raya je ni. Ini jaga. Kita duduk main ngundi. Ini bala tentera Ahzab. Sehingga ada yang mengatakan bala tentera yang dikumpul untuk mengepung dunia Islam pada hari ini lebih besar dari jumlah tentera dalam perang dunia yang kedua dulu. Kalau dikumpul semua sekali di Laut Mediterranean, di Teluk, di Afghanistan dan lain-lain, bala tentera Barat, Amerika dan Eropah lebih besar daripada bala tentera perang dunia yang kedua. Tujuan untuk mengepung dunia Islam. Malangnya orang Islam beri negeri dia, serah negeri dia. Kerana apa? Boleh jadi raja, boleh jadi pemimpin, boleh jadi ketua, boleh jadi macam-macam. Sanggup beri penghalang pada tentera musuh untuk menyelamatkan Israel. Israel yang ditubuhkan di bumi Palestin, ditubuhkan di situ. Israel yang mempunyai perancangan untuk mengembalikan semula kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam yang menakluk dunia mengikut kepercayaan mereka. Nak balik Israel menjadi ketua pada seluruh dunia, menggunakan kuasa-kuasa besar, dan musuh yang paling besar ialah orang Islam. Nabi Muhammad dah tak ada, tapi orang Islam masih ada. Maka orang Islam jadi musuh besar dia. Ini dirancang begitu rupa. Kita kena faham. Bukan sahaja menggunakan serangan senjata, bala tentera,
termasuk serangan ekonomi. Mereka menguasai bank dunia, menguasai Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, menguasai pertubuhan-pertubuhan antarabangsa UNESCO, iaitu pertubuhan yang berkait pendidikan dan kebudayaan, termasuklah media, menyebarkan berita dan maklumat melalui internet. Mereka menguasai semua untuk meracuni dan merosakkan akhlak orang Islam, meruntuhkan iman orang Islam. Serangan pemikiran yang sangat halus. Ini peperangan Ahzab yang berlaku di zaman sekarang. Ini Ahzab. Dan sebab itulah tiap-tiap hari raya lepas takbir, wa hazamal ahzaba wahdah, Allah menghancurkan Ahzab dengan keesaannya. Keesaannya. Allah memberi jaminan, yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah Islam dengan mulut-mulut mereka. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir benci. Cahaya agama Islam tak boleh dipadamkan. Orang yang tak ikut Islam saja padam. Orang Arab tak ikut Islam, Arab akan padam. Turki tak ikut Islam, Turki akan padam. Melayu tak ikut Islam, Melayu pun akan padam. Allah Ta'ala akan jadikan Islam sentiasa bercahaya. Akan ada kumpulan manusia yang bersama dengan Islam, diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita bangga dengan bangsa. Sekarang orang Arab bangga dengan bangsa Arab. Kononnya dialah yang boleh pertahankan Palestin. Orang tak layak tahan Palestin. Turki nak tolong Palestin tak boleh. Iran nak tolong Palestin tak boleh. Orang ni nak tolong Palestin tak boleh. Arab je yang boleh tolong Palestin. Cuma Arab ikut Barat. Sesak Barat Arab. Palestin berlawan dengan batu, berlawan dengan kayu. Arab yang duduk di keliling tidak menolong dia, tak membantu. Orang lain tolong daripada luar membantu orang Palestin. Arab duduk kira bagaimana nak bagi tanah Palestin orang Yahudi. Ambillah Yahudi separuh, beri orang Arab separuh. Mereka merancang pula nak halau orang Arab di luar daripada Palestin. Duduklah di mana-mana dengan cara sedikit demi sedikit, dengan cara yang halus. Ini perang Ahzab. Dan orang Yahudi tak habis dengan zaman Nabi SAW. Maka Nabi merancang untuk melawan Yahudi. Dan kita kena merancang. Dalam peperangan Ahzab, Rasulullah SAW menerima cadangan Salman Al-Farisi supaya menggali parit, walaupun ilmu itu datang dari Parsi. Ini menunjukkan sikap syura Rasulullah SAW dan menerima ilmu dunia yang memberi manfaat, dan ia adalah milik Islam walaupun dari mana sekalipun datangnya. Kita baca dulu. Bila Nabi mendapat maklumat bala tentera Ahzab yang sangat besar jumlahnya untuk menyerang Madinah, sangat besar macam mana nak lawan, lalu seorang sahabat nama Salmanul Farisi radhiyallahu an, seorang yang asal dari Iran, masuk Islam. Salman asal agama Majusi, masuk Kristian, mengaji dengan padri. Padri beritahu akan zahir Nabi akhir zaman. Padri yang sudah tua, padri yang pertama mati, beri padri yang kedua, mengaji, berhijrah, pindah berjalan sampai ke Madinah, bertemu dengan Nabi SAW yang sudah berhijrah, dan Salman masuk Islam. Salman masuk Islam. Melihat tanda-tanda kenabian ada pada diri, pada jasad Nabi SAW, Salman masuk Islam. Bila berlaku pada tentera Ahzab nak serang, Salman kata, kami orang Parsi ada ilmu. Tuhan tak turun wahyu semua. Ada perkara Tuhan suruh pada akal manusia. Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Salman beri pendapat, kami orang Parsi kalau musuh besar kami gali parit, berkubu dalam parit, parit jadi benteng. Lalu Nabi terima cadangan Salman supaya gali parit. Gali parit, musuh tak boleh masuk, bertahan melalui parit. Dan dia buat parit, pada terhadap tak boleh serang. Nak masuk tak boleh kerana parit. Ini pandangan Salmanul Farisi. Dan ulama tafsir menyebut
menyebut betul wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kamu berpaling daripada Islam, kamu paling daripada Islam, Allah Ta'ala tukar kaum lain daripada kamu. Allah Ta'ala tukar kaum lain daripada kamu. Sahabat tanya kaum lain tu siapa dia Rasulullah? Siapa dia kaum lain tu? Masa itu Salman Farsi duduk dekat Nabi. Nabi tepuk bahu Salman. Innahum min qaumi hadha law kana ad-dinu bis-suraya lanalahu rijalun min al-furs. Mereka dari kaum ini, kata Nabi, dari kaum ini, kaum Salman, kalau agama duduk di bintang Suraya dicapai oleh kaum mereka, kata Nabi. Ini ada hadis. Maka lahirlah Imam Muslim, Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah, Al-Jurjani, asal dari Parsi, Asy-Syirazi, asal dari Iran. Bukan untuk main Syiah saja. Pemimpin-pemimpin yang terbilang asal dari Iran, dari sana. Dan hari ini terselah mereka mempunyai kemampuan senjata untuk melawan Israel dan melawan Amerika, melawan kuasa besar dunia. Duduk main Sunni Syiah. Arab kata tak boleh, dia Syiah. Kena orang Arab juga. Arab kalian nak buat apa? Arab memberi pengkalan kepada musuh-musuh untuk bertapak di negeri-negeri mereka. Ini berlaku. Benda yang akan datang wallahu alam dalam ilmu Allah. Ini yang zahir berlaku pada yang kita lihat diri. Dunia akan berubah. Akan berubah, macam mana berubah akan datang? Kadang-kadang kita tengok hari ini lain, Tuhan jadikan satu perubahan yang ada dalam ilmu Allah. Kita mesti berusaha untuk membuat perubahan. Di mana bumi tempat kita berpijak, di situlah kita berjuang untuk menegakkan Islam ni. Kita tak tahu di mana. Ini Allah Ta'ala rahsiakan nak suruh kita beramal di mana kita berada. Penyertaan Rasulullah SAW ketika menggali parit dengan memberi sumbangan tenaga, titik peluh dan semangat, bukan sekadar untuk membaca doa selamat atau meletakkan batu asas semata-mata, adalah suatu teladan yang sangat baik yang membezakan Rasulullah SAW dengan tokoh biasa yang hanya memerhati dari jauh atau hanya berada dalam bilik-bilik gerakan. Penyertaan tersebut melahirkan ukhuwah yang erat dengan pada sahabat radhiyallahu anhum dan memberi sumbangan mereka di samping melahirkan perasaan bertanggungjawab menegakkan agama Allah dan mempertahankannya. Perang Ahzab Nabi terlibat sendiri, bukan Nabi duduk sedik baca doa je. Nabi gali parit sama, turun ke medan. Ini contoh pemimpin yang mengorbankan diri, bukan duduk di rumah, duduk di bilik gerakan, baca doa saja suruh orang berjuang, dia sendiri tak pergi ke hadapan. Ini salah. Ini contoh Nabi. Banyak orang begitulah, duduk di bilik gerakan tu ada ekor pula, suruh orang lain lah bertukar lumah. Dia nak tunggu hasil yang mari je. Ini semua mengarut belaka. Dan kita lihat apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Pengorbanan sendiri untuk menegakkan Islam itu. Turun ke medan, ke sana kemari mengatur para sahabatnya bekerja menggali parit untuk melawan Yahudi. Peristiwa Ahzab menumpukan peperangan salaf dan semangat kerana tidak banyak pertempuran bersenjata secara berdepan, tetapi tekanan jiwa di mana kepungan dan berbagai-bagai berita yang menambahkan iman orang-orang yang beriman dan mengugut kedudukan orang-orang munafik di samping mendedahkan khianat orang-orang Yahudi. Perang Ahzab tidak ada pertempuran banyak, tak ada perlawanan senjata, perang saraf, perang psikologi, perang perasaan. Orang kafir nak masuk tak boleh, lama duduk kemah dekat sebulan, berkemah tak tahan. Negeri Arab suasana sejuk. Orang munafik pula duduk ingat, habis Islam. Tunggu dah habis juga Islam ni. Orang Yahudi khianat dari dalam. Bila musuh Ahzab masih ada, habis dah orang Islam kali ni. Tentera ramah, tak berlaku pertempuran. Tunggu. Allah Ta'ala buat suatu perkara yang mengejutkan
tentera Ahzab melarikan diri dengan pertolongan Allah. Tidak berlaku pertempuran, boleh berlaku begitu. Ini ujian. Ujian untuk menguatkan mereka yang beriman, mendedahkan orang munafik, mendedahkan khianat orang Yahudi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan Bani Quraidah. Bani Quraidah ialah satu puak orang Yahudi yang berada berhampiran dengan Madinah, yang termasuk di dalam piagam Madinah, tetapi mereka khianat pada masa berlakunya peristiwa Perang Ahzab. Pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan Ahzab, ketika bermandi dan membersihkan diri di rumah Ummul Salamah radhiyallahu anha, tiba-tiba malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Adakah kamu meletakkan senjata?" Para malaikat belum meletakkan senjata mereka. "Bangunlah dengan mereka yang bersamamu untuk menyerang Bani Quraidah. Aku akan pergi dahulu untuk mencampakkan rasa takut ke dalam hati mereka." Lalu malaikat Jibril mengepalai rombongan malaikat menuju ke perkampungan Bani Quraidah. Peristiwa ini sangat mengejutkan. Nabi tak ada khimluh lagi. Balik ke rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, isterinya, mandi, bersihkan diri, kena bawa balik ke medan perang. Tiba-tiba malaikat Jibril mari, kata Jibril, "Wahai Muhammad, mu mandi, mu berhenti." Malaikat belum letak senjata lagi. Malaikat bersedia untuk berperang. Dan pergilah ke kampung Bani Quraidah, perangi mereka. Rasulullah SAW memerintahkan supaya azan dan memberitahu kepada orang ramai supaya jangan bersembahyang asar lagi, sehinggalah mereka sampai ke kampung Bani Quraidah. Lalu dilaungkan azan. Azan, seruan, panggil orang. Berhimpun. Setelah berhimpun, Nabi terus menggerakkan mereka pergi ke kampung Bani Quraidah dan jangan sembahyang asar. Malaikat sampai di kampung Bani Quraidah. Urusan Madinah diserahkan kepada Abdullah bin Maktum radhiyallahu anha. Semua sahabat yang terlibat dalam Ahzab secara langsung diperintah pergi ke Bani Quraidah. Dan Nabi sembahyang zuhur sudah, cuma sembahyang asar tak lagi. Nabi yang mengarahkan jangan sembahyang asar, malaikat sampai di kampung Bani Quraidah. Ada cerita kemudiannya, kes sembahyang asar ni. Dan Nabi menugaskan sahabat yang buta, yang jadi sebab turun ayat Abasa wa Tawalla, Abdullah bin Maktum radhiyallahu an, supaya menjadi imam Masjid Nabawi, kerana mereka, Nabi dan sahabat nak pergi ke kampung Bani Quraidah. Badar Islam bertolak menuju ke arah Bani Quraidah dengan benderanya dibawa oleh Ali karramallahu wajhah. Mereka bergerak sehingga sampai ke kota Bani Quraidah dan mendengar dari dalamnya cakap yang tidak baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun rombongan Rasulullah SAW yang disertai oleh Muhajirin dan Ansar bertolak kemudian. Jumlah mereka yang terlibat dalam gerakan ini 3,000 orang. Dengan 30 ekor kuda. Mereka yang berada di belakang berada di waktu asar di tengah jalan dan dalam keadaan serba salah. Ada yang sembahyang asar dan ada yang tidak sembahyang asar, kerana arahan supaya terus berjalan ke tempat yang dituju
sehingga mereka sembahyang asar selepas sembahyang isyak. Allah Subhanahu wa taala tidaklah murka dan mencela mereka, dan Rasulullah SAW tidak menegur mereka. Berlaku peristiwa. Bila Nabi mengarahkan tak boleh sembahyang asar mereka sampai di kampung Bani Quraidah. Tiba-tiba mereka sampai di Bani Quraidah waktu isyak, menyebabkan mereka berkhilaf. Mereka yang duduk dengan Nabi ikut Nabi, yang duduk di belakang macam mana sembahyang asar dak ni. Nabi kata tak boleh sembahyang asar sehingga sampai di kampung Bani Quraidah. Ada pendapat boleh jadi Nabi ingat dan sampai di kampung Bani Quraidah sempat sembahyang asar. Maka ada yang sembahyang asar, ada yang tak sembahyang asar. Dan Nabi sampai di situ waktu isyak dan terus sembahyang maghrib, isyak dan sembahyang asar. Di sini berlaku khilaf kalangan ulama. Ada ulama mengatakan itu jamak dalam keadaan perang. Jamak sembahyang perang. Ada ulama mengatakan asar ni qada. Nabi sembahyang qada. Ini khilaf. Ada kata qada, ada kata tidak qada. Ini masalah farq, masalah cabang dalam hukum fiqh. Ini berkait dengan peristiwa ini. Ada mengatakan kalau masa perang boleh jamak sembahyang sekaligus. Ada mengatakan ini qada, termasuk dalam qada. Itu khilaf ulama antara mazhab empat dan mazhab yang lain. Dan Allah Ta'ala tidak murka, dan Nabi tak kata apa terhadap mereka yang tak sembahyang asar. Ini menyebabkan jadi khilaf kalangan para ulama. Apabila orang-orang Yahudi Bani Quraidah tidak menentang mereka, maka Rasulullah SAW mengambil langkah mengepung. Maka berlakulah kepungan selama 25 malam. Tiba-tiba Bani Quraidah tak melawan, duduk dalam kota. Lalu Nabi memerintah supaya dikepung, dan berlakulah kepungan selama 25 malam. Apabila terasa berat dengan kepungan itu, dan Allah meletakkan rasa takut dan gentar ke dalam hati mereka, dan malaikat meniupkan perasaan gerun dalam hati mereka terhadap tentera Islam. Ini tugas malaikat. Lalu pemimpin mereka Ka'ab bin Asad memberi ucapan. Ka'ab bin Asad ni pemimpin Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah, menyampaikan ucapan. Antara lain dia menegaskan, wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya telah menimpa kamu apa yang kamu lihat sekarang. Aku ingin mengemukakan kepada kamu 5 perkara. Dengan cepat mereka berkata, apakah dia? Mereka tanya, apa dia 5 perkara? Ka'ab meneruskan ucapannya, kita ikut sahaja dia, Rasulullah SAW. Kita beri kepercayaan kepadanya kerana demi Allah, ternyata dia adalah Nabi yang diutuskan yang kamu dapati dalam kitab kamu. Maka selamatlah darah kamu, harta benda dan anak isteri kamu. Yang pertama, kita serah diri dan masuk Islam. Kerana memang dia Rasul sungguh. Memang dia percaya Nabi Muhammad dia Rasul. Memang dia Rasul sungguh, sebagaimana disebut dalam kitab kita. Kita masuk Islam, selamatlah anak isteri kita semua. Mereka menjawab, kami tidak mahu meninggalkan Taurah, dan kami tidak mahu sekali-kali menukarnya dengan yang lain. Kami tak bersedia nak tinggal kitab Taurah. Padahal tahu kitab Taurah juga beritahu Muhammad adalah Rasulullah. Dengan sebab itu disebut al-maghdubi alaihim, puak yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala, yang tahu Islam, yang tahu Nabi Muhammad, tahu syurga neraka, tapi tak masuk Islam. Menyebabkan mereka sangat dimurkai Allah. Sebabnya kerana fanatik, ta'assub dengan agama Yahudi mereka. Kami tak sanggup nak tukar agama.
Ka'ab meneruskan ucapannya, kalau kita tidak mahu cadangan ini, maka marilah kita bunuh sahaja anak isteri kita dahulu. Kemudian kita keluar menentang Muhammad dan sahabat-sahabatnya sehingga Allah memberi keputusan di antara kita dan Muhammad. Kalau kita mati, kita tidak lagi meninggalkan zuriat yang dibimbangkan menjadi pengikut mereka. Kalau kita hidup, kita tidak boleh kalau kita hidup lagi, kita boleh mendapat isteri-isteri dan yang lain-lain dan anak-anak yang lain. Yang kedua, mari kita bunuh anak bini kita. Bunuh habis orang perempuan, bunuh anak-anak kita, kita berperang. Sama ada kita mati ataupun kita menang. Kalau kita mati sama dengan anak bini. Tak jadi tawanan. Kalau kita menang, boleh cari bini yang lain pula. Boleh cari anak lain boleh pula. Mereka menjawab, adakah kamu membunuh mereka? Tiada makna kita hidup kalau kita melakukan perkara ini. Tak boleh. Tak boleh bunuh anak bini kita, tak boleh sabar bunuh anak bini kita sendiri. Ka'ab meneruskan ucapannya, kalau kamu enggan juga, maka ketahuilah malam ini malam Sabtu. Mudah-mudahan Muhammad dan sahabat-sahabatnya memberi aman kepada kita. Mari kita turun dan menemuinya. Mudah-mudahan kita boleh melakukan tipu daya terhadapnya. Malam ini malam Sabtu. Malam Sabtu ini malam berkat pada mereka. Macam malam jemaah kita lah. Orang Yahudi tak boleh kerja hari Sabtu. Mereka katakan demikian. Allah Ta'ala beri mereka hari Sabtu. Mereka minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala uji mereka masuk ikan hari Sabtu. Buat kerja. Langgar perintah Allah. Menyebabkan kalangan mereka jadi kera. Disebut dalam Quran. Kisah yang terkenal. Hari Sabtu hari berkat. Mereka menjawab, kami tidak mahu melanggar pantang larang hari Sabtu. Tak boleh tubik hari Sabtu. Dan melakukan perkara yang tidak dibuat oleh nenek moyang kami. Kalau melakukan juga, maka kamu tahu apakah hukuman yang berlaku kepada mereka yang melanggar pantang larangnya di zaman dahulu. Tak boleh hari Sabtu. Ka'ab sungguh marah kerana ketiga cadangannya ditolak. Akhirnya orang Yahudi mengambil keputusan menemui kenalan mereka di kalangan orang-orang Islam untuk mendapatkan pertimbangan. Lalu mereka meminta untuk bertemu dengan Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Lalu mereka cari orang yang mereka kenal di kalangan sahabat Nabi, iaitu Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengizinkannya. Nabi izin Abu Lubabah pergi berunding dengan orang Yahudi. Abu Lubabah masuk ke dalam kota. Tiba-tiba dia didatangi oleh lelaki perempuan dan kanak-kanak yang menangis di hadapannya untuk mendapatkan simpati sehingga hatinya menjadi lembut. Tiba-tiba mereka pakak mari ramai-ramai kota nangis dan Abu Lubabah. Bila nangis, Abu Lubabah pun belah hati. Mari rasa siang. Mereka bertanya pada Abu Lubabah tentang hukuman yang akan dikenakan kepada mereka. Apa hukuman dikenakan kepada mereka? Abu Lubabah menundukkan tangan ke arah lehernya. Abu Lubabah tunjuk tangan ke leher dia. Kena sembelih, kata Abu Lubabah. Kena sembelih. Maknanya kamu akan dibunuh. Seterusnya Abu Lubabah merasa bersalah dengan tindakannya. Abu Lubabah rasa bersalah dengan tindakan dia. Mari ke siang, lepas tu tunjuk leher pula, sedangkan Nabi suruh punding. Lalu Abu Lubabah rasa dia berdosa. Dengan sebab itu, tak ikut arahan Nabi, dia terus pulang ke masjid Madinah dan menambahkan dirinya ke tiang masjid dan menyatakan bahawa dia tidak akan melepaskan dirinya malaikat dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Sesat, lari balik ke Madinah, tak temu dengan Nabi. Tak temu dengan Nabi, ambil tali tambak, ikat diri di tiang masjid. Dia tidak akan lepas diri dia, tak makan, tak minum, sehingga Nabi yang bebaskan dia.
yang maafkan dia. Kerana dia sesal di atas perbuatan dia tadi. Dia tidak datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tertunggu kedatangannya. Nabi tunggu tak mari. Apabila diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku, maka Rasulullah SAW bersabda, kalau dia datang menemuiku, nescaya aku beristighfar untuknya. Kalau dia melakukan itu, maka aku tidak melepaskannya dari tempatnya sehinggalah Allah menerima taubatnya, kata Nabi. Kalaulah dia mari jumpa dengan aku istighfar untuk dia, minta Tuhan ampun dosa dia. Istighfar Nabi diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana dia buat begitu, Nabi kata lock begitulah, biar dia tambah diri di masjid sehingga Allah Ta'ala turunkan pengampunan pada dia, kata Nabi. Walaupun Yahudi Bani Quraidah boleh bertahan beberapa lama lagi dalam kota mereka kerana mereka masih mempunyai bekalan yang banyak, sama ada makanan atau air, di samping dikelilingi oleh kota yang teguh. Sedangkan bala tentera Islam masih keletihan kerana baru pulang dari medan peperangan Ahzab, ditambah pula musim sejuk dan kekurangan bekalan makanan. Tetapi bala tentera Islam mempunyai semangat tinggi, sedangkan orang Yahudi berada dalam ketakutan dan lemah semangat. Mereka bertambah takut lagi apabila marahnya Ali bin Abi Talib dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Apabila Ali bertempik menyatakan, wahai bala tentera iman, aku akan merasa seperti yang dirasakan oleh Hamzah yang mati syahid, atau aku berjaya membuka kota ini. Sayyidina Ali dengan Zubair. Sayyidina Ali ialah menantu Nabi, Zubair adalah anak adik-adik pupu Nabi. Dua orang ni pahlawan, sahabat 10 yang terkenal. Dua orang ni adalah penglima tentera Islam, ketua pasukan. Sayyidina Ali pergi dengan Zubair, duduk dekat kota dan bertempik. Sayyidina Ali kata, aku nak jadi macam Hamzah. Hamzah mati dalam perang Uhud. Aku nak jadi macam Hamzah, sama ada menang atau aku mati. Bila orang Yahudi dengar lagi takut. Lagi takut orang Yahudi. Orang Islam, walaupun musim sejuk, walaupun makanan kurang, mereka bersabar. Semangat mereka tinggi. Walaupun letih balik daripada perang Ahzab, ingat jihad ni pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Semangat yang tinggi, mereka sanggup menghadapi kesusahan itu semua. Ada pun orang Yahudi dalam keadaan takut mati. Memang orang Yahudi takut mati. Sampai ni orang Yahudi takut mati sebenarnya. Tidak akan berperang melainkan dalam kota, dalam kereta perisai, dalam kereta kebal, senjata yang jarak jauh, tak perang ni dekat. Ini perangai orang Yahudi sampai hari ini. Zaman dulu sampai hari ini begitulah orang Yahudi ini. Akhirnya orang Yahudi itu mengambil keputusan menyerah diri kepada hukuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kelima. Serah diri pada hukuman Nabi. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan supaya orang-orang lelaki ditangkap dan diikat, kaum wanita dan kanak-kanak diasingkan berkaum lelaki. Lalu Nabi mengarahkan kaum lelaki yang balik, yang siapa mau diikat. Perempuan dan kanak-kanak diasingkan daripada kaum lelaki. Yang mampu berperang diasing daripada yang tak mampu berperang. Apabila melihat tindakan itu, tiba-tiba kabilah Aus tampil mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, wahai Rasulullah, kamu telah lakukan kepada Bani Qainuqa, di mana mereka mempunyai hubungan dengan saudara-saudara kami suku Khazraj. Adapun mereka ini mempunyai hubungan dengan kami, maka berlaku baiklah terhadap mereka. Pernah Nabi buat kepada Bani Qainuqa dahulu. Qainuqa ni berapak dengan kaum Khazraj. Nabi arahkan mereka keluar daripada Madinah. Keluar daripada Madinah. Ni puak-puak Khazraj. Hak ni pula puak-puak rapat dengan Aus. Kata Aus, Rasulullah,
pernah buat kepada Yahudi Qainuqa, iaitulah yang rapat dengan Khazraj, dibebaskan mereka. Ini kaum Aus ni dah rapat dengan kabilah Bani Quraidah ni. Macam mana? Wahai Rasulullah, minta simpati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu bersetuju kalau diserahkan hukumannya kepada salah seorang pemimpin kamu? Aku serah kepada pemimpin, kata Nabi. Aku tak mau ikut orang mah nak tanya pemimpin ketua. Bagaimana aku serah pada pemimpin kamu? Mereka menjawab, ya, kami setuju. Rasulullah SAW bersabda, aku kemukakan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, kena tanya Sa'ad bin Mu'adz. Mereka menjawab, ya, kami redha. Panggil Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ialah pemimpin Khazraj. Rasulullah SAW memerintah supaya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang sedang luka parah yang dia alami dalam peperangan Ahzab dibawa untuk menghakimkan Bani Quraidah yang zalim itu. Dia dibawa ke atas, di atas keldai dalam keadaan uzur. Sa'ad bin Mu'adz masih dalam rawatan. Kalau kita duduk hospital lah, masih dalam rawatan di Madinah kerana dia cedera parah. Lalu Nabi Allah bawa Sa'ad bin Mu'adz. Lalu dibawa di atas keldai dalam keadaan uzur. Maka ramai juga orang-orang yang datang merayu bersama Sa'ad bin Mu'adz supaya meringankan hukuman ke atas orang-orang Yahudi itu. Lalu puak-puak Khazraj merayu bersama Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin dia, supaya kesian kepada Bani Quraidah ni. Kerana Rasulullah SAW menyerahkan kepadanya untuk membuat keputusan, Sa'ad mendiamkan diri. Sa'ad tak tahu. Awak tak tahu anak buah dia, dia ni Tok Mulu lah, ketua kaum. Anak buah dia mengadu pada dia, kesian kepada Bani Quraidah. Sa'ad buat tak tahu. Mendiamkan diri, mendengar segala rayuan. Setelah banyak rayuan, Sa'ad pun menegaskan, sesungguhnya, kata Sa'ad bin Mu'adz, telah tibalah kepada Sa'ad sekarang ini untuk tidak dipengaruhi oleh sesiapa bagi menegakkan agama Allah, kata dia. Jangan siapa pengaruhi aku. Aku tak boleh pengaruhi oleh sesiapa dan menegakkan agama Allah, kata Sa'ad bin Mu'adz. Setelah mendengar penegasan itu, maka orang-orang yang merawi itu pun mengundurkan diri. Tak berani. Tak berani, kerana Sa'ad bin Mu'adz ni seorang yang dihormati. Apabila Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu tiba di tempat Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang ramai, bangunlah kamu semua untuk menghormati ketua kamu. Nabi suruh sahabat-sahabat dia bangun. Bangun, hormati ketua-ketua kamu. Di sini dibenarkan kita bangun menghormati pemimpin yang datang. Nabi suruh sahabat dia bangun menghormati Sa'ad bin Mu'adz sebagai seorang pemimpin yang datang. Apabila Sa'ad radhiyallahu anhu dipapah turun dari keldai, mereka memberitahu mereka itu diserahkan kepada hukuman yang kamu jatuhkan. Mereka berkata kepada Sa'ad, Rasulullah suruh padamu nak jatuh hukum macam mana pada puak-puak Yahudi ni. Sa'ad bertanya, adakah hukuman mesti diluluskan? Kalau aku hukum mesti dilaksana? Tanya Mu'adz. Mereka menjawab, ya. Sa'ad bertanya lagi, adakah orang Islam bertanggungjawab juga dengan hukuman itu? Sanggup semua bertanggungjawab dengan hukuman ini? Mereka menjawab, ya. Sa'ad bertanya lagi, adakah orang yang sangat kita hormati juga bertanggungjawab? Adakah orang yang sangat kita hormat bertanggungjawab? Iaitulah yang dimaksudkan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nabi kata, ya, aku terima hukumanmu. Lalu dengan tegahnya Sa'ad menjatuhkan hukuman. Aku jatuhkan hukuman supaya orang-orang lelaki dibunuh.
manakala orang perempuan dan kanak-kanak menjadi tawanan. Kata Sa'ad bin Mu'adz, semua lelaki dijatuhkan hukuman bunuh, yang perempuan dan anak-anak menjadi tawanan. Apabila Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu menjatuhkan hukumannya, maka Rasulullah SAW terus bersabda, sesungguhnya engkau telah berhukum dengan hukum Allah yang datang dari 7 petala langit, kata Nabi. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, inilah hukum Allah yang datang dari 7 petala langit. Hukumannya bunuh terhadap orang Yahudi Bani Quraidah. Mengapa hukuman keras sekali? Keras hukumannya, tak dihalau macam Bani Nadir. Sebabnya kerana mereka khianat di tengah berlakunya peperangan. Dalam keadaan yang cemas, bala tentera Ahzab kepung orang Islam dalam keadaan bahaya, tiba-tiba dia khianat. Ini satu pengkhianatan yang sangat besar kepada keselamatan negara. Maka boleh jatuhkan hukuman bunuh. Walaupun orientalis ini mengatakan ini hukuman bunuh ramai-ramai, kata dia. Oleh kerana yang buat jenayah ni ramai-ramai, maka dihukum ramai-ramai. Tak menjadi salah. Dalam peperangan, kita jatuhkan hukuman terhadap mereka yang khianat, seperti membocorkan rahsia negara, keselamatan negara, yang boleh mengancamkan negara dan rakyat yang lebih besar, boleh jatuh hukuman bunuh. Diserah pada pemerintah menjatuhkan hukuman, termasuk hukuman bunuh. Ternyata hukuman itu sangat adil dan tepat sekali apabila terdedah bahawa orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu bukan sahaja mengkhianati janji, tetapi merancang untuk membunuh orang-orang Islam seluruhnya. Mereka mengumpulkan senjata yang banyak untuk tujuan itu, di mana senjata yang dirampas ialah sebanyak 1,500 bilah pedang, 2,000 tombak dan 300 perisai. Ini senjata yang ditawan daripada puak-puak Bani Quraidah. Senjata yang ditawan cukup banyak, menandakan mereka bersedia untuk membunuh orang Islam dan berperang dengan orang Islam. Maka hukuman bunuh sangat tepat dikenakan pada mereka. Rasulullah SAW memerintah supaya orang-orang Yahudi itu ditahan di kampung Bani Najjar, diseret balik ke Madinah. Mereka ditahan di kampung Bani Najjar. Kemudian digali parit-parit di kawasan pasir Madinah. Digali parit-parit di kawasan pasir Madinah. Lalu dibawa rombongan demi rombongan. Dibawa untuk dipancung leher mereka. Dibawa rombongan demi rombongan, dipancung leher. Yang duduk pengumpul tak tahu, tak bawa sekaligus. Rombongan dipancung leher. Apabila yang dibawa tidak pulang lagi, hak yang dibawa dah balik-balik, maka berkatalah orang-orang Yahudi itu kepada pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, apakah agaknya yang dilakukan kepada kita? Tanya, apa agaknya kawan kita pergi itu? Ka'ab menjawab, adakah kamu tidak nampak bahawa yang dibawa pergi tidak pulang lagi? Demi Allah, surah tentu dijatuhkan hukuman bunuh. Kalau kawan kita pergi tidak balik, menandakan mereka telah dibunuh. Demi Allah. Percaya ke Allah juga. Percaya ke Allah, bersumpah demi Allah, tapi tak masuk Islam. Mereka yang dibunuh ialah di antara 6 hingga 700 orang. Antara 6 hingga 700 orang yang dibunuh. Kalangan Bani Quraidah. Di antara yang turut dibunuh ialah Huyai bin Akhtab, ayah Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha, pemimpin Bani Nadir, yang menjadi salah seorang perancang peperangan Ahzab. Antara yang dibunuh ialah ayah mertua Nabi sendiri. Ayah mertua Nabi sendiri. Ayah kepada Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah ialah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, isteri Nabi. Isteri Nabi. Termasuk ayah mertua Nabi yang dijatuhkan hukuman bunuh. Ayah mertua Nabi orang Yahudi, oleh kerana dia melakukan kesalahan yang besar. Walaupun dia bukan daripada Bani Quraidah, dia adalah Bani Nadir. Dia termasuk dalam merancang peperangan Ahzab. Terlibat dalam mereka yang merancang perang Ahzab yang pergi ke Mekah untuk mendesak orang-orang kafir musyrikin menyerang Nabi SAW. Termasuk
maka Nabi arah dia termasuk dibunuh juga kerana melakukan kesalahan sangat besar. Di sini kita menyaksikan bagaimana isteri Nabi Safiyah radhiyallahu anha beriman dengan sesungguh-sungguhnya. Beriman dengan sesungguhnya, ayah kena bunuh, masuk Islam. Ini bukan calang-calang, bukan sembarangan. Tak ada dendam. Iman yang sebenar, iman yang sungguh jadi isteri Nabi. Walaupun ayah dia dibunuh kerana khianat terhadap Islam. Yang menjadi salah walaupun kabilahnya telah dihalau dari Madinah, kabilah dia dihalau dari Madinah, tetapi dia datang menyatakan kesetiaannya kepada Bani Quraidah. Apabila dia dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dalam keadaan tangannya terikat ke lehernya, dia berkata kepada Rasulullah SAW, demi Allah, aku tidak mencela diriku kerana bermusuhan denganmu, tetapi sesiapa yang mensia-siakan Allah, maka dia akan disia-siakan, kata dia. Dia mengaku, aku tak sia-siamu kerana bunuh aku. Siapa yang mensia-siakan Allah dihukum oleh Allah. Tapi tak masuk Islam juga. Kemudian dia berucap kepada orang ramai, tidak mengapa dengan hukuman ini. Apa yang berlaku ini adalah takdir dari Allah dan hukuman ke atas Bani Israel, kata dia. Ingat hukuman ke atas Bani Israel. Bani Israel ini banyak khianat pada Nabi-Nabi. Bunuh Nabi-Nabi, racun Nabi-Nabi, fitnah pada Nabi-Nabi. Ini kerja Bani Israel. Dia tahu pula Bani Israel ini jahat, tapi kok jahat juga. Maka padahal al-maghdubi alaihim. Kemudian dia didudukkan lalu dipancung lehernya. Di antara yang dibunuh juga ialah seorang perempuan kerana dia membunuh dan terlibat dengan jenayah perang, termasuk seorang perempuan. Pada asalnya yang perempuan tak dibunuh, tapi ada juga seorang perempuan dibunuh kerana dia terlibat dengan perang. Walaupun dia perempuan terlibat dengan perang, dibunuh juga. Seterusnya Rasulullah SAW memerintah supaya dibunuh setiap yang balik di kalangan lelaki. Mana yang balik dibunuh. Selok kain, tengok balik tak balik. Yang balik dibunuh, yang tak balik tak dibunuh. Terdapat juga di kalangan mereka orang-orang yang menerima Islam. Ada juga yang masuk Islam. Yang masuk Islam tak dibunuh, yang masuk Islam tak dibunuh. Boleh jadi masuk Islam kena paksa, itu urusan Allah Ta'ala. Bila orang tu masuk Islam, kita terima dia masuk Islam. Paksa tak paksa itu bukan urusan kita. Dia terima, dia mengaku dia nak masuk Islam, mesti terima. Jangan kata dia walolok. Jangan, ini urusan Allah Ta'ala. Urusan Allah Ta'ala. Bila orang nak masuk Islam, kita mesti terima. Yang kita tolak orang nak masuk Islam. Hukuman yang dilakukan itu, walaupun keras, tetapi itulah hukuman yang adil ke atas penjenayah perang. Di mana peristiwa Bani Quraidah ini berkait dengan peperangan Ahzab. Dan tindakan Yahudi di saat yang sangat cemah itu adalah terlalu zalim. Padahal mereka mengetahui benarnya Islam dan Rasulullah SAW. Dan mereka mengetahui betapa batilnya orang-orang musyrikin dan betapa jahatnya mengkhianati janji dengan Allah dan Rasulnya. Sebabnya orang Yahudi ini al-maghdubi alaihim, dimerkai ke atas mereka kerana mereka tahu Nabi, mereka kenal Nabi, tengok tanda-tanda yang ada pada diri Nabi. Ulama-ulama mereka beritahu akan zahir Nabi akhir zaman. Bahkan disebut dalam Quran, mereka berjanji dengan Nabi-Nabi zaman dulu. Semua Nabi-Nabi zaman dulu beritahu akan zahir seorang Rasul akhir zaman. Dan minta pengikut-pengikut dia berbaiat, berjanji. Kalau sempat dengan Nabi akhir zaman ini masuk Islam, menolong dan berjuang dengan Nabi ini. Mereka tahu semua. Tetapi bila datang Nabi sungguh, mereka tak beriman. Mereka sangat diberkahi oleh Allah Ta'ala. Bukan saja tak beriman, bagi hasut pula orang-orang musyrikin suruh perang Nabi. Berpakat dengan orang musyrikin, kumpul pada tentera Ahzab, jumlah yang besar, nak hapuskan Islam. Ini kerja mereka. Sampai hari ini, begitu kerja mereka. Bukan saja mereka itu kafir terhadap Islam, tahu Islam ni baik, mereka ajak orang kafir lain, ajak orang musyrikin, agama lain, lawan orang Islam, bersatu lawan Islam. Sampai hari ini. Dengan sebab itu kita sebut wahazamal ahzab wahdah, tiap-tiap hari raya. Kerana Ahzab ni berlangsung sehingga hari kiamat. Kita kena sedar.
Jangan Ahzab ni berlaku zaman Nabi saja. Tidak. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menurunkan suratul Ahzab yang disebut dalam Quran nama suratul Ahzab untuk menunjukkan kepada kita mesti berwaspada dengan musuh-musuh Islam yang nyata dia bermusuh dengan kita. Adapun harta benda perempuan dan kanak-kanak Bani Quraidah dibahagikan di kalangan umat Islam untuk mengurus dan menjaganya dengan penuh amanah dan adil sehingga mereka yang hidup menjadi sahabat yang setia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tawanan mereka dibahagi di kalangan para sahabat, tak dipenjara. Jadi hamba yang dilayan macam keluarga dan anak-anak sendiri, mesti wajib, mesti layan dengan baik, menyebabkan ramai kalangan mereka yang masuk Islam dan setia pada Islam. Ada keturunan mereka yang jadi ulama, jadi orang alim, jadi pemimpin Islam. Zuriat mereka jadi orang baik bila mereka masuk Islam. Adapun Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mendapat keredaan yang nyata daripada Allah. Sa'ad bin Mu'adz mendapat redha Allah SWT dengan hukuman kerah yang dia telah jatuhkan itu. Doanya dimakbulkan supaya dia lanjutkan usianya sehingga dia dapat menghukum Bani Quraidah. Doa dipanjangkan oleh Allah. Masa perang Ahzab, dia tahu Bani Quraidah khianat, dia minta umur dia panjang, dia nak hukum Bani Quraidah. Allah Ta'ala panjangkan umur dia sehingga dia boleh jatuh hukuman terhadap Bani Quraidah. Dia dalam keadaan bertambah tenang sehingga Rasulullah SAW mengarahkan supaya didirikan khemah di dalam masjid supaya dia sentiasa berhampiran dengannya. Nabi mengarahkan supaya dibuat khemah dalam masjid untuk merawat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini adalah teori hospital yang pertama dalam sejarah manusia. Orang Islam yang buat hospital yang pertama, buat tempat untuk rawat orang sakit. Selama ni rawatan orang sakit ni di rumah saya tak ada hospital. Jadi Nabi suruh sahabat dia buat khemah di masjid, letak Sa'ad bin Mu'adz, panggil tabib, panggil jururawat, rawat dia dalam khemah itu di masjid. Ini adalah teori hospital yang pertama dalam sejarah manusia. Islam mengajar dulu. Akhirnya dia dipanggil oleh Allah untuk meninggal dunia yang panak ini. Akhirnya mati. Rasulullah bersabda, Nabi bersabda pada masa dia mati, ihtazza arsyur rahmani lamau sit'at, rawahu syaikhani, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata, arah Tuhan yang pemurah telah bergoncang kerana kematian Sa'ad bin Mu'adz. Ini hebat. Orang yang hari mati dia arah bergoncang. Arah ni besar mana? Arah ni nak kata berapa juta kali langit dan bumi. Besar arah ni. Arah yang begitu besar bergoncang dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan seorang yang sangat hebat kalangan sahabat Nabi. Sehingga hari dia mati arah bergoncang. Dan sabdanya lagi, ketika jenazahnya diusung, orang-orang munafik berkata, alangkah ringan jenazahnya. Bila diusung jenazah dia, orang munafik kata ringan jenazah dia. Ringan, berasa ringan. Mayat dia bila diusung. Lalu Nabi bersabda, innal malaikata kanat tahmilu dengan ha bukan dengan ain tu, salah dia. Innal malaikata kanat tahmilu, sesungguhnya para malaikat menanggung jenazahnya. Jenazah dia ditanggung sama oleh malaikat. Bukan sahaja manusia usung jenazah dia, malaikat usung jenazah dia. Pada hari dia mati, arah bergoncang. Dibawa ke kubur, diusung oleh malaikat dan oleh manusia. Sehingga orang bawa jenazah rasa ringan kerana malaikat usung sama jenazah dia. Ini kehebatan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Adapun Abu Lubabah menambah dirinya di masjid, diterima taubatnya oleh Allah. Abu Lubabah yang menambah dirinya di masjid, diterima taubat dia oleh Allah. Apabila diberitahu dia tidak membenarkan orang lain membuang ikatannya, sehingga Rasulullah SAW sendiri yang merongkainya. Dan bila beritahu Allah Ta'ala dah ampun dosamu, Tuhan beritahu
ampun dosamu, dia tak mau lepas diri, tak benar orang lain ukur, suruh Nabi ukur sendiri. Nabi ukur, dan Abu Lubabah mendapat fadilat taubah daripada Allah Ta'ala. Wallahu alam.